Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Amri dan unit bimbingan dan kaunseling, dan pada kali ini kita bersua di dalam program Inspirasi 2021. Program ini terbuka kepada semua. Maka dengan itu, murid tahun 1, 2, 3 hinggalah tahun 6 boleh bersama dengan cikgu dalam program ini. Sekolah menengah merupakan suatu pengalaman yang berlainan dan menjadi dunia baru dalam perjalanan kehidupan anak-anak. Seperti di sekolah anda juga pelbagai pengalaman dan juga aktiviti yang perlu anak-anak lalui. Tapi sebelum itu, cikgu ingin bertanya, nanti sekolah menengah, sekolah mana yang menjadi pilihan anda semua? Ya, dalam kehidupan seharian, setiap perjalanan anda banyak pengalaman dan semestinya dalam pencarian ilmu, anda akan terfikir juga di mana anda selepas ini, iaitu sekolah menengah. Pada kali ini, cikgu akan paparkan kepada anda semua berkenaan sekolah berasrama penuh. Untuk makluman anda juga, selain daripada sekolah berasrama penuh ini, terdapat banyak sebenarnya sekolah menengah harian yang terbaik berhampiran dengan sekolah kita. Namun, pada paparan kali ini, cikgu akan memberi pendedahan kepada anda tentang sekolah berasrama penuh. Terima kasih kepada Cikgu Mai, iaitu guru bimbingan dan kaunseling daripada SMK Labuan, kerana sudi memberi perkongsian video penerangan berkenaan dengan sekolah berasrama penuh ini. Apa lagi kita? Jom kita saksikan sekolah berasrama penuh. Hai, Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak terangkan dasar syarat dan kriteria pengambilan murid SBP Sekolah Berasrama Penuh. Berdasarkan gambar raja, murid-murid boleh lihat Sekolah Berasrama Penuh SBP mempunyai beberapa kategori. SBP Premier, Sekolah Berasrama Penuh SBP Premier adalah 11 buah SBP terawal, iaitu MCKK, STAR, SAS, SDAR, TKC, STF, SSP, KISAS, SMSA, SISMA, SMS, TMFP. Bagi SBPI, hanya menawarkan pakej mata pelajaran bagi menengah rendah, dan bagi menengah atas adalah pakej mata pelajaran STEM, iaitu sains tulen, dan STEM, iaitu sains agama. SMAP pula adalah Sekolah Menengah Agama Persekutuan, adalah SBP yang menawarkan pakej mata pelajaran STEM dan elektif agama, iaitu SMAP Labu dan SMAP Kajang. SBP TMUA adalah SBP yang melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz KBT, iaitu SMAP Bentung, SBPI Rawang, SBPI Batu Rakit dan SBPI Selandar. SMS adalah Sekolah Menengah Sains, adalah manifestasi kemajuan pendidikan murid-murid luar bandar dalam sains dan teknologi. Sehingga kini terdapat 43 buah SMS yang beroperasi. Berikut adalah dasar pengambilan murid tingkatan 1 di SBP. Yang pertama, bagi B40, keutamaan kepada murid berpotensi akademik dari keluarga miskin, terutama daripada golongan keluarga kumpulan berpendapatan B40. Yang kedua, murid cemerlang sukan. Keutamaan murid cemerlang sukan memenuhi hasrat SBP sebagai pusat kecemerlangan sukan. Yang ketiga, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Murid menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus tingkatan 1 PKSK.
Dan yang keempat, murid luar bandar. Keutamaan murid sekolah luar bandar berbanding murid sekolah bandar. Dasar pemilihan murid tingkatan 1 di SBP merangkumi 6 kategori, iaitu Kota Alumni, Yayasan Sabah dan Sarawak, Wisma Putra, Orang Asli iaitu Pribumi, Anak Yakib, Bukan Bumi Putra 10% di SMS. Syarat pemilihan murid tingkatan 1 di SBP. Yang pertama, murid adalah warga negara, murid sekolah kebangsaan SK, murid menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan aktif dalam kegiatan co-curriculum. Kriteria pemilihan murid tingkatan 1 SBP: pentaksiran sekolah khusus, pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani dan co-curriculum PAJSK yang merangkumi PNGK, PAKSK, SEGA dan BMI, status sosioekonomi SES dan kepimpinan. Berikut merupakan pakej mata pelajaran dan aliran yang ditawarkan di SBP. Mata pelajaran yang ditawarkan kepada murid tingkatan 1 SBP adalah seperti berikut. Murid-murid boleh baca mata pelajaran yang ditawarkan kepada murid tingkatan 1 SBP. 3 aliran tersebut adalah aliran sains, agama dan tahfiz model ulul albab TMUA. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Bye. Semoga berjaya. Baik, seterusnya kita tonton pula berkenaan Maktab Rendah Sains Mara. Semestinya anda biasa mendengarnya. Malah cikgu yakin ramai yang memasang impian untuk belajar di sana. Maktab Rendah Sains MARA, tuntut ilmu, jalan jemu, ikhlas taat setia pada guru, berdisiplin selalu. Hari ini hari mulanya, hari esok berjaya, lengkapkan segala yang ada, ke kuliah kita segera. Sebentar tadi adalah merupakan lagu rasmi MRSM. Di sini cikgu paparkan tentang pengenalan MRSM, bagaimana ditubuhkan dan juga visi dan misi MRSM. Program sistem pendidikan MRSM terdapat 6 program yang berteraskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dan dilaksanakan di MRSM seperti berikut. Yang pertama, Premier, kedua, Bitara, ketiga, Ulul Albab, keempat, IGCSE, kelima, IB MYP dan keenam, Teknika. Bagi pengambilan pelajar MRSM setiap tahun, MARA mempelawa pelajar tahun 6 yang berminat
serta cemerlang dalam akademik, sasiah diri, aktif dalam kegiatan co-curriculum bagi kemasukan ke tingkatan 1. Keutamaan pengambilan pelajar ini akan diberikan kepada pemohon daripada keluarga kategori pendapatan bawah 40 ataupun D40 yang tinggal di luar bandar dan juga bandar. Ini pula syarat kemasukan MRSM. Calon adalah warga negara Malaysia. Ibu atau bapa adalah warga negara Malaysia. Calon mestilah memohon talian secara online. Calon mengikuti kurikulum kebangsaan serta pentaksiran berasaskan sekolah tahun semasa yang merangkumi pentaksiran pusat UPSR. Namun pada tahun ini, tahun 2021, UPSR telah pun dimasukkan pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum dan pentaksiran psikometrik. Calon mestilah berminat belajar di MRSM. Calon mestilah mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang. Calon mestilah aktif dalam aktiviti kurikulum. Di sini cikgu paparkan juga sekolah-sekolah Maktab Rendah Sains Mara di Malaysia. Okey, baik. Cikgu akan terangkan secara ringkas berkenaan UKKM. Apa yang dimaksudkan dengan UKKM? UKKM ini adalah ringkasan kepada ujian kecenderungan kemasukan MRSM bagi kemasukan MRSM bagi tingkatan 1 dan juga tingkatan 4. Disebabkan tiada lagi peperiksaan awam iaitu UPSR dan PT3, maka syarat kelayakan ujian UKKM ini diguna pakai bagi pemilihan pelajar masuk ke MRSM. Kita selami pula pengalaman dan juga kebaikan dalam sekolah berasrama penuh ini. Terima kasih Aizzuddin Aziz kerana sudi memberi perkongsian video ini untuk cikgu kongsikan kepada anda semua. Sekolah berasrama penuh atau lebih dikenali sebagai SDP merupakan sebuah istilah yang tidak lagi asing di telinga rakyat Malaysia. Sekolah berasrama penuh merupakan sebuah platform yang baik untuk melatih anak bangsa ke arah yang lebih baik. Pada hari ini, ibu bapa merasa risau untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah berasrama penuh kerana tidak dapat memantau keadaan anak-anak mereka. Mereka juga berasa risau sama ada anak-anak mereka mendapat makanan yang cukup atau di dalam keadaan yang sihat. Tapi, ibu bapa tidak perlu risau kerana sekolah berasrama penuh mempunyai pelbagai kebaikan dan faedah yang dapat membantu anak-anak mereka. Ini adalah kelebihan utama sekolah berasrama penuh. Di asrama, pelajar harus menguruskan diri sendiri bermula dari bangun pagi sehinggalah melelapkan mata tanpa bantuan sesiapa. Bermula dengan bangun pagi, pelajar harus mengemas katil, menyiapkan diri ke kelas sehinggalah kepada basuh baju sendiri. Perkara ini membentuk seorang itu menjadi insan yang berdikari. Dengan terbentuknya sifat berdikari ini, ia memudahkan pelajar untuk hidup di dunia luar dengan lebih mudah kerana di dalam diri pelajar itu sudah sebatinya sifat berdikari yang dapat membantunya. Di asrama, pelajar harus mengikut segala peraturan sekolah. Pengisian rohani juga lebih di asrama kerana hampir kesemua SBP mewajibkan solat berjemaah pada setiap waktu. Bagi setiap aktiviti, pelajar harus mengenakan pakaian yang ditetapkan. Sekolah berasrama penuh mempunyai kelas pada waktu petang dan malam yang digunakan oleh para pelajar untuk menelaah pelajaran. Sedikit sebanyak, ia mengajar mereka untuk lebih menepati masa serta menggunakan masa dengan lebih hemat. Bagi pelajar asrama, makanan telah disediakan untuk mereka sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Ia termasuklah sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dan juga supper. Umum mengetahui ketika di usia remaja inilah mereka memerlukan makanan dan zat yang secukupnya untuk pembesaran mereka. Maka, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan garis panduan agar setiap dewan makan sekolah berasrama penuh menyediakan makanan yang sihat serta seimbang. Jadi, ibu bapa tidak perlu risau akan juadah
yang dihidangkan oleh Dewan Makan kepada anak-anak mereka, kerana setiap juadah yang dihidangkan merupakan juadah yang sihat serta seimbang yang boleh membantu pembesaran mereka pada hari ini. Dengan pemantauan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, ibu bapa tidak perlu berasa risau akan keselesaan dan kebajikan anak-anak mereka kerana semuanya telah terjamin. Jadi, sekolah berasrama penuh merupakan pilihan yang terbaik bagi ibu bapa yang menitik beratkan masa hadapan anak-anak mereka. Sekian, terima kasih. Kali ini juga cikgu bawakan sebuah perkongsian video daripada Muhammad Suhail bin Nabil yang merupakan bekas murid SK Jalan 6 bagi sesi 2020. Cikgu yakin ramai yang kenali Muhammad Suhail ini. Kini Muhammad Suhail telah pun belajar di Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir yang merupakan salah satu sekolah berasrama penuh dan sekolah berprestasi tinggi. Terima kasih lagi sekali cikgu ucapkan kerana Suhail menyokong kerja buat cikgu dan sudi memberi perangsang kepada adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Suhail bin Nabil berusia 13 tahun, merupakan bekas pelajar SK Jalan 6 tahun 2020. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya berada di SK Jalan 6. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan para staf SK Jalan 6. Saya bukanlah pelajar yang pintar, saya hanya seorang yang sederhana. Saya sering ditegur oleh guru, namun saya sentiasa berlapang dada. Kerana teguran itu sangat membina. Ia boleh merubahkan saya daripada tidak berdisiplin kepada berdisiplin. Saya juga aktif dalam pelbagai pertandingan seperti peringkat sekolah, peringkat daerah dan peringkat kebangsaan. Antaranya ialah kompang selawat, nasyid berkumpulan, berbicara dalam bahasa Arab, pertandingan matematik dan teater sains anjuran Petronas peringkat kebangsaan. Saya juga memegang jawatan sebagai pembimbing rakan sebaya ataupun PRS di bawah bimbingan Cikgu Amri. Tetapi yang lebih penting ialah kita perlu menghormati guru-guru, rakan-rakan dan menyantuni mereka dengan baik. Alhamdulillah, saya telah menyambungi pelajaran saya ke Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir ataupun SASER. SASER namamu teratas. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan para staf SK Jalan 6. Saya juga mendoakan seluruh warga SK Jalan 6 dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin cikgu sampaikan kepada anda semua? Demi kelangsungan pencarian ilmu yang terbaik, cikgu ingatkan kepada anda semua, sentiasalah bersama dan juga aktif di dalam PDPR. Tugasan perlu sentiasa dihantar. Aktif dalam aktiviti co-curriculum, malah aktiviti sekolah. Capailah sijil pencapaian dan juga penglibatan sebanyak dan setinggi tahap yang mungkin. Semua ini adalah kerana ianya merupakan ukuran tahap kualiti kamu dalam sekolah rendah ini. Dengan kualiti yang ada pada kamu, maka mudahlah untuk kamu capai impian kamu nak ke sekolah yang mana nanti, di sekolah menengah. Maka dengan itu adalah cikgu mengharapkan anda semua dapat menetapkan keinginan, minat dan juga cita-cita anda. Biarkan permainan gadget jauh dari keutamaan anda. Sisihkan jiwa sikap yang malas yang sentiasa membelenggu anda. Asah jiwa dan akal untuk terus bangkit, kuat, gagah menjalani kehidupan yang lebih cemerlang. Sampai di sini sahaja program Inspirasi 2021. Cikgu doakan
Semoga anda semua berjaya di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum